Perkiraan standard untuk pengiraan dalam sesuatu equation. Okay, jadi contohnya, okay, kita ambil contoh yang mudah lah. Kalau ada 50 biji telur, okay, dengan 2 kilogram tepung, okay, boleh hasilkan berapa chocolate chip cookies. Okay. Okay, jadi contoh kat sini kalau 5 biji telur dengan 2 tepung, tulis gandum 2G akan hasilkan 4 je lah. Okay, akan hasilkan 4 cookies. Okay, jadi ini adalah stoichiometry. Okay, so stoichiometry ini menunjukkan standard ratio perkadaran antara reaktan produk reaktan. Jadi daripada stoichiometry ini, okay, kita sebut dia theoretical. Jadi information yang kita dapat daripada equation yang kita balance tu, itu adalah theoretical value. Okay, theoretical value. So permasalahan kita adalah banyak keadaan dia tidak mengikut theoretical value. Okay, jadi keadaan yang tak mengikut theoretical value tu kita sebut actual. Okay, actual. Jadi actual ni contoh kalau standard situation 5 telur dengan 2 gandum boleh hasilkan 4 cookies. Okay, 40 lah, 40 cookies. Okay, jadi kat sini keadaan sebenarnya dia tak mengikut standard ni. Bila kita baking, okay, atau maksudnya kalau kita relate dengan chemical reaction, dia tak menjadi 100% exactly seperti dalam teori. Jadi contohnya kat rumah kita hanya ada berapa sahaja telurnya? Okay, ada 3 sahaja telur dengan gandum, okay, kata 2 pack. Okay, kemudian berapa peratus, berapa cookies boleh dihasilkan daripada ni. Okay, so untuk menentukan amount produk hanya limiting reactant. Okay, limiting reactant sahaja yang boleh menentukan amount of product form. Jadi, limiting reactant ini okay, penting. Maksudnya permasalahan kita dalam soalan nanti dia akan relate dengan percent yield, peratus hasil. Okay, keadaan sebenar kita buat cookies ni hanya dapat 3 sahaja. Okay, so ini adalah keadaan sebenar. Okay, actual. Dan ini secara teorinya. Okay, maksudnya actual ni available. Okay, secara teorinya kita ada banyak ni, yang diperlukan banyak ni, dengan banyak ni akan hasilkan banyak ni. Tetapi available, amount yang ada banyak ni sahaja dan keadaan yang kita buat tu dapat hasil banyak ni. So, daripada situation ini, kita boleh tentukan limiting reactant untuk menentukan percent yield. Okay, jadi dekat sini limiting, yang mana satu limiting reactant. So kita boleh buat perbandingan. So minggu lepas saya dah tunjukkan sama ada kita nak tentukan limiting reactant ni, kita buat perbandingan kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri di antara 2 reactant. Okay, contohnya kat sini, okay, 3 dengan standard ratio 5 hasilkan react dengan 2. So dekat sini standard ratio 5, 2. So kalau 3 boleh dapat berapa hasil kat sini? Okay, berapa gandum yang diperlukan? Okay, jadi dekat sini kita boleh kira untuk dapatkan limiting reactant. So kita bahagilah 3 bahagi 5 darab 2, ataupun kita boleh kira perbandingan gandum kepada telur ni. Okay, ataupun 2/2 darab 5. Kemudian amount yang kita ada dapat ni kita bandingkan dengan amount yang dibekalkan. Okay, ni pun kita bandingkan dengan amount yang dibekalkan. Okay, jadi kat sini apa pentingnya untuk kita tentukan limiting reactant? Sebab kita nak tentukan berapa peratus produk yang terhasil. Okay, jadi apa pula kegunaan excess reactant? Okay, jadi dekat sini, okay, excess reactant adalah untuk menentukan yang ini. Excess reactant kita boleh tentukan percent by mass. Okay, percent by mass. Kalau daripada limiting reactant, okay, info yang kita dapat limiting reactant, kita boleh tentukan percent yield. Okay, dan ni ada iron react dengan K2Cr2O7 solution. So ni adalah mixture dia. Okay, so all the iron 2+, so iron 2+ will oxidize to iron 3+. So secara equationnya, iron 2+, okay, bertukar kepada iron 3+. Okay, while Cr
Dichromate, okay, dichromate will reduce to. Maksudnya dekat sini, bila dia bertindak balas ni, kita hanya consider ion-ion yang terlibat lah. Okay, okay, will reduce to. Jadi kita ada satu lagi CR2. Okay, CR2O7. Okay, CR2O7 2 minus kepada CR3 plus. Okay, so ini equation involved, redox equation. Okay, semua dah balance. Kemudian daripada stoichiometry, balance equation, kita boleh calculate percentage by mass. Okay, jadi seperti yang saya cerita tadi, kalau nak dapat percentage by mass, kita tengok kepada excess reactant. So excess reactant tu antara limiting, antara reactant lah. Okay, yang mana satu excess, mana satu limiting. So kat sini kita boleh assume lah, yang excess itu adalah ion. Okay, sebab kita nak cari peratus dia. Maksudnya kat sini, yang ion chromate tu, ion chromate tu adalah the whole amount react. Okay, jadi dekat sini daripada balance equation adalah 6 ion 2 plus okay, kepada 14. Okay, 14 H plus to produce 6 ion 3 plus dan 2 CR3 plus. Okay, and 7 H2O. Okay, so ini balance equation yang kita dapat lah. Kita ikut step yang kita dah baca sebelum ni. Okay, jadi sekarang ni yang information yang kita ada. Okay, so information yang kita ada. Okay, mass ion. Okay, so kita ada mass ion 0.2792 grams. Okay, kemudian kita ada volume. Okay, volume dichromate ion ini adalah 23.3 mil. Dan concentration dia 0.0194 molar. Okay, jadi sekarang ni, ni dia relate dengan yang kita tengok tu stoichiometry. 6 akan react dengan 1. Jadi kita tak ada dah information lain kat sini. Okay, kita tak ada information pada produk, berapa produk yang terbentuk. Okay, jadi untuk kita tahu persen by mass, kita kena cari excess reactant. Jadi, oleh kerana soalan ni dia kata calculate percent ion, so kita beranggapan yang ini boleh totally react dan ini akan ada a part of it yang tak boleh react dengan ni. Okay, jadi kita akan buat perbandingan. Ambil standard ratio dia, 1 mole CR2O7 2 minus. 2 minus akan react dengan 6 mole ion. Okay, ion 2 plus. So berapa mole? Okay, berapa mole dichromate yang kita ada? So kita akan kira MV lah. Okay, so MV per 1000. Okay, so dapatlah berapa mole chromate. So kita akan dapat dalam 4.52 eksponen negatif 4 mole. Jadi, okay, so dekat sini since kita nak cari berapa peratus ketulinan. Jadi kalau kita nak cari percent by mass tu maksudnya purity, ketulinan lah. Jadi maksudnya kita tahu ni mungkin ada yang tak tulen dalam ion ini. Okay, so kita akan tengok berapa dia akan react. Sebab kalau dia betul-betul ion, semua tu lah akan react. Okay, jadi sekarang ni kita ada kosong point banyak ni gram ion ni. Maksudnya bukan 100% tu ion. Mungkin dia ada tercampur benda lain. Okay. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan? Okay, kita calculate lah mole ion ini. Okay, jadi sekarang ni kita calculate pula mole ion yang kita. Okay, so calculate mole ion ni bahagi dengan eksponen negatif 4 bahagi dengan 1 darab 6 lah. 6 mole ion. Okay, 6 mole ion. So kita akan nampak berapa mole ion yang react dengan chromate. Jadi akan dapat dalam 2.7. Okay, eksponen negatif 3. Okay, jadi banyak ni mole. Okay, banyak ni mole. Berapa mass? Sebab kita ada amount tadi dalam mass kan. 0.2792 ni kita ada mass dia. Jadi kita convert lah kepada mass. Okay, ada juga siapa yang apa dia nak tukar ni pada mole. Bolehlah mana yang mudah. Jadi kat sini mole kita tukarlah kepada mass. So step kita tukarkan kepada mass of ion akan dapat dalam gram lah. Okay, so kita tukar dapat dalam gram ion. Jadi untuk kira, okay, untuk kita kira purity, ketulinan dia, okay, peratus. So kita berapa mass tadi? Dalam 0.15 bahagilah dengan berapa mass yang kita ada? 0.15
0.2792 times 100%. Okay, so akan dapatlah lebih kurang jawapan ni. Okay, 54.08. So faham kalau excess reactant apa kegunaan dia adalah untuk dapatkan percentage by mass. Okay, jadi kat sini kita tak perlulah nak cari limiting reactant sebab dia dah suruh kita dapatkan percent by mass untuk ion. Okay, jadi ada dua dah soalan yang bentuk macam ni, 20 soalan 26 dengan 25 kan. Okay, seterusnya kita nak tengok pula kegunaan limiting reactant. Ni kegunaan excess reactant. Excess reactant dia berkait dengan untuk menentukan purity. Okay, kadang-kadang soalan tu dia kata predict the purity of the substance, ketulinan. Jadi macam ni lah, kalau iron kita nak tentukan ketulinan dia berapa peratus, macam emas kan. Kita ada, kalau kita tahu emas ada emas 999, ada emas 916. Okay, so macam mana ditentukan emas tu 999 tu macam peratus. Okay, sebab kenapa dia tak 100%? Sebab dia ada campuran benda asing lain. Kalau emas 916 maksudnya 91.6 tu adalah emas, lain-lain lagi tu adalah campuran metal lain. So, yield of ammonia if 40.5 gram 45 gram ammonia produce 20 mole. Jadi kat sini perlu ada equation. Okay, kita construct equation dahulu sebab daripada equation itu kita boleh dapat stoichiometry. Jadi stoichiometry itu adalah theoretical, okay, theoretical value. Jadi sekarang ni kita tengok ammonia, nitrogen, okay, nitrogen react with hydrogen produce ammonia. Okay, so kita perlu balance dahulu equation ini. Jadi kat sini kita dapat 2, so dekat sini 3. Okay, so apa information yang kita ada? Okay, so kita ada 40.5 gram ammonia. Okay, 40.5 grams ammonia produced from 20 mole. 20 mole hydrogen. And excess. Okay, so ini dia nyatakan excess. Excess reactant. So untuk kita tentukan percent yield, okay, untuk kita tentukan peratus hasil, percent yield mesti kita tentukan daripada mana? Okay, mestilah dapat daripada limiting reactant. Jadi untuk ini kita mesti predict from limiting reactant. Jadi automatic lah, kat sini soalan ni mudah lah. Okay, kalau satu ni excess, of course satu ini adalah limiting reactant. Jadi ini limiting reactant ini, saya kat sini pun saya recall lagi ya. Limiting reactant ini sifatnya adalah completely consume. Completely consume. Habis, semua habis digunakan. Dan juga completely consume and it determine product form. Okay, determine the product form. Maksudnya dia yang akan menentukan banyak mana produk yang terhasil. Okay, itu karakter limiting reactant. Okay, jadi kat sini senanglah. Kalau kita tengok daripada standard 3 hasilkan 2. Okay, jadi ini adalah theoretical. Okay, ini theoretical. 3 dengan 2. So kita tulis. Okay, 3 mole H2 akan react to produce 2 mole ammonia. Jadi kita ada berapa mole? 20 mole H2. So berapa ammonia yang akan terhasil? So bahagi, ingat formula dia, bahagi atas darab tepi. Okay, jadi 20 bahagi dengan 3 darab dengan 2 mole ammonia. Okay, so kita dapatlah berapa? Okay, dalam 13.33 mole ammonia. Okay, jadi dekat sini berapa mole ni? Okay, mole ammonia terhasil 13.33. Jadi kita tukarlah kepada mass. Okay, kita tukar kepada mass. So yang diberi dalam question ini, ammonia yang terhasil itu adalah 40.5. Okay, determine the percentage yield of ammonia if is produced. Jadi dekat sini per dengan theoretical. Jadi so yang kita kira, okay, yang kita kira ini adalah secara teori sebab kita kira ni based on ratio theory. Yang kita kira ni adalah based on ratio theory. Okay, jadi apa yang kita calculate ini adalah theoretical value. Okay, so ini adalah theoretical. So untuk dapatkan percentage yield, kita akan kira actual per theory times 100. So actualnya diberi. Yang diberi tadi 40 kan? 40.5. Bahagilah dengan teori. Ni convert kepada gram tadi dapat dalam. Yang ni convert kepada gram.
Okay, akan dapat 226. Okay, 226.61 gram times 100%. So, boleh dapat inilah. Okay, boleh dapat 17.87%. Jadi sama lah macam kes yang saya cerita tadi, keadaan sebenar dia tak mengikut teori kan. Yang kalau kita tengok kuih tadi, cookies berapa sepatutnya boleh hasil, tapi ada hangus berapa, 3-4 keping, jadi dia dah tak jadi 100% hasil gitu. Okay, practice question 32. Okay, ini equation yang dah diberi. Okay, equation ni dah diberi, cuma kita kena check lah dahulu. Kena check balance ke, tidak betul ke tak ke. Okay, stoichiometry dia ni. So, penting untuk kita buat perbandingan ratio stoichiometry. So, kita tulislah apa information yang kita ada. Okay, manganese. Okay, so manganese dengan 70 gram. Okay, manganese oxide. And then kita ada HCl 3.5 mol. Okay, 3.5 mol. And then, how many gram of Cl2 produce? Okay, Cl2 produce will be, how many gram of Cl2 will be produced from this reaction if percentage yield of the process is 42%. Okay, maksudnya kat sini, dia diberi peratus hasil. Okay, percentage yield ni dah diberi. Okay, kalau tadi kita carikan percentage yield. Jadi dah kita kena ingatlah dalam percentage yield ni ada apa. Dalam percentage yield, ada actual per theory. Okay, jadi dekat sini, untuk tentukan Cl2 produk, mesti kita tentukan daripada limiting reactant. Okay, jadi macam mana kita nak kaitkan? Okay, kita nak kaitkan dengan produk form ni. Limiting reactant yang mana satu? So, kita kena cari dahulu. Okay, jadi kat sini Cl2 okay, ditentukan oleh limiting reactant. Maksudnya Cl2 ini, okay, if percentage yield, jadi Cl2 yang terhasil ni adalah 42%. Okay, 42% daripada teori. So, kita buat perbandingan. Okay, so kita cari dahulu antara manganese dengan HCl, siapa limiting reactant. Okay, so kita cari 1 mol MnO2 okay, akan react dengan 4 mol HCl. So kita ada berapa mol? Convert lah, kira 70 bahagilah dengan molar mass dia. So kita akan dapati 0. Ni kira sendirilah, tukar pada mol, so, terus bagi answer dia mol MnO2. So dia akan react dengan berapa? Darab 4 lah, 1 akan react dengan 4. Jadi ni darab 4, so akan dapat 3.22 mol HCl. Jadi kita buat perbandingan. 3.22 ini adalah required, okay, to react completely with 70 gram manganese dioxide. Jadi yang dibekalkan, okay, so ini adalah yang dibekalkan. 3.5 mol ini provided. Ni provided. So ini adalah required, yang diperlukan. So yang diperlukan sikit ke banyak? Okay, yang diperlukan sikit saja, 3.22. Okay, yang dibekalkan 3.5. Maka dekat sini, yang dibekalkan ni berlebihan. Okay, yang diperlukan hanya ni. Maka dekat sini, okay, required, amount required, tak nampak tulis apa. Okay, amount required is less than amount provided. So, HCl is excess reactant, therefore automatically MnO2 is limiting reactant. Okay, so dah dapat dah siapa limiting reactant. Lega lah, bolehlah kita tentukan, boleh kita target pada produk. Jadi dekat sini, since MnO2 is limiting reactant, maka MnO2 ini yang akan menentukan berapa Cl2 yang terbentuk. Okay, jadi kita calculate. Okay, since kita ada 0.805 ni, maka ini yang terhasil samalah, kan? Okay, jadi apa yang kita kira ini adalah theoretical. Okay, so yang kita kira ini adalah amount theory. Given 42%. 42. Okay, 42%. Percentage by yield bermakna actual per theory. Jadi yang kita calculate ini adalah theory. Okay, yang kita calculate ini adalah theory. So ini kita boleh replace value dia pada theory. So ni kita tukarlah kepada mass daripada mol tadi, kan? 0.805 mol Cl2 kita tukar kepada mass, darablah molar mass dia. Okay, darab molar mass dia akan dapat berapa? So, dia akan dapat dalam
57. Okay, 57.16. Okay, 57.16 gram. Jadi dekat sini, bolehlah kita tentukan actualnya berapa. Okay, so given 42%, mass yang kita calculate itu adalah theoretical, so kita boleh dapatkan actual dia. So bila awak kira, macam biasalah kan matematik dalam silang ni, okay, bolehlah dapat dengan value ini. Last question. Okay, so kita tengok contoh soalan ini melibatkan copper. Okay, copper oxide nitric acid. Okay, write a balance equation involved. So kita tulis dahulu equationnya apa. Okay, so dia dah bagi molecular formula tu, dia dah bagi copper. So kita tulis lah. Okay, copper CuO. Okay, CuO with nitric acid HNO3 produce copper nitrate and water. Okay, jadi jangan lupa balance equation dulu. And water. Cantik. Okay. So, balance equation macam mana stoichiometry yang terlibat? Okay, so kita akan dapati dekat sini 2. Dah, tu saja kan? Okay, and then kita tengok. Apa information ada? Kita tulis, keluarkan information apa yang ada. 70 gram copper. So, kita tulis 70 gram copper available. And then 50 ml nitric acid. Okay, so ini kita ada 50 ml and 2 molar. Okay, determine limiting reactant. Jadi kita buat perbandingan antara dua ni. Nak tentukan siapa limiting reactant. Okay, jadi kita keluarkan standard ratio dia 2 mol. Cari. Untuk mudah kita carilah dulu mol setiap satu ni. So ini berapa mol? Mol copper. Bahagi 70 bahagi dengan molar mass dia akan dapat dengan, bahagilah molar mass, so akan dapat 0.89. 8794 mol. And then mol nitric acid, cari mol setiap satu. Okay, is equal to MV per 1000. Sebab dia dalam mil, okay, nak tukar kepada liter. So kita akan dapati 0.1 mol nitric acid. So kedua-dua mol ini adalah available. Okay, ni mol available yang dibekalkan. Okay, kemudian kita tengok daripada standard equation 1 mol copper akan react dengan 2 mol nitric acid. So saya dah kata kita boleh buat perbandingan nitric acid kepada copper ataupun copper kepada nitric acid. Boleh mana-mana. Jadi sekarang ni saya tunjukkan contoh kita buat perbandingan nitric acid lah. Ikutlah mana-mana pun So kita ada berapa? Kalau ni buat copper kepada ni. Okay, kita ada 0.8794 mol copper akan react dengan berapa nitric acid? Darab 2 lah. So kita akan dapat 2 kali ganda. Jadi kita akan kira. Okay, 1.7588 mol nitric acid. Okay, jadi kita buat perbandingan. Ini adalah required. Yang kita kira ini adalah nitric acid required to react completely with copper oxide. So, yang ada berapa? Yang dibekalkan 0.1 sahaja. Okay, yang dibekalkan ni adalah 0.1 sahaja. Okay, jadi yang diperlukan banyak. Yang diperlukan 1.75. Yang dibekalkan hanya 0.1. Maksudnya cukup tak yang dibekalkan ni? Ni not enough. So, available ni hanya ada 0.1. Maka, bila not enough, dia akan berhenti sampai situ sajalah. Jadi, siapa yang limit the reaction? Yes, nitric acid lah. Okay, jadi dekat sini, since amount required, okay, yang diperlukan lebih banyak daripada available. Okay, therefore, nitric acid is limiting reactant. Okay, jadi kalau kita tengok pula dekat sini, nitric acid limiting reactant, maka okay, nitric acid ini yang akan menentukan amount product form. Okay, so calculate the mass of excess. Okay, so kita nak calculate mass of excess dahulu. Okay, jadi berapa ini limiting
Okay, nitric acid limiting. So copper oxide ni adalah excess reactant. So berapa excess? So kita kira lah. Okay. Jadi kalau ni tadi berapa banyak tadi? 1.2 mol nitric acid akan react dengan 1. Since limiting reactantnya adalah nitric acid. Okay, so ini untuk menjawab kepada soalan C. Untuk menjawab kepada soalan C, since nitric acid is limiting reactant. Jadi berapa ratio ni tadi? 2 mol. Okay. So 2 mol nitric acid akan react dengan 1 mol copper oxide. Okay, jadi nitric acid yang available. Okay, yang ada berapa? Jangan ambil yang required ni. Yang required ni maksudnya kita kira yang diperlukan saja berapa. Tapi keadaan sebenarnya ada 0.1. Jadi 0.1 available. Okay. Jadi dapat react dengan berapa? So kita bahagilah. Okay, so akan dapat dalam 0.05 mol copper oxide. Jadi dekat sini, mol copper oxide ini adalah yang bertindak balas. Jadi berapa tak bertindak balas? So kita boleh tolak daripada amount available. Okay, boleh tukar kepada mass dulu, boleh. Jadi kalau kita tukar kepada mass, so kita akan dapat dalam ni tukar kepada mass, lepas tu kita tolak. Okay, ni boleh tukar ataupun kita tukar copper oxide tadi kepada mol pun boleh. So kalau kita tukar, so kita akan dapat dalam mass excess reactant selepas ditolak 62.02 gram. Okay, jadi jalannya sama ada kita tolak ni excess reactant berapa tadi? 70 gram. Okay, 70 gram tolak dengan ni value yang kita convert kepada gram ni tadi. So you boleh dapat lah dengan jawapan ni. Okay, 66.02 gram. Okay. Dan last kali dia tanya apa kat situ? Last kali, determine the percentage yield, okay, of the actual mass of copper nitrate. Jadi pada produk. Okay, kita nak tentukan produk terhasil, kita tentukan daripada limiting reactant. Okay, obtained from the reaction is 8.5 gram. So 8.5 gram yang diberi itu adalah determine percentage yield. Okay, actual from the reaction is 8.5. So keadaan sebenar diberi 8.5. Jadi yang kita kira ini adalah teori. So macam mana kita nak kira? Kita buatlah perbandingan. Okay, jadi dekat sini kita boleh buat perbandingan untuk D. Okay, D 2 mol, kita ambil yang limiting reactant. 2 mol nitric acid boleh hasilkan 1 mol copper nitrate. Okay, jadi kita ada 0.1 mol nitric acid. Jadi kalau 0.1 akan react dengan bahagi 2 lah. So kita akan dapat 0.05 mol copper nitrate. Okay, so yang kita kira ini adalah theoretical. Okay, yang kita kira ni adalah value theory. Jadi kita nak dapatkan percent yield. Okay, nak dapat percent yield actual per theory times 100%. Okay. So actual tadi dah diberi berapa? 8.5 gram. So ni teori kita ambil daripada kita kira. So yang ini kita kena convert lah kepada gram. Okay. Darablah 100%. So kita akan dapatlah dengan jawapan dia yang ini. Okay. 90.62. Okay. So